Ya, Assalamualaikum. Hai dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton-penonton FB Live Klinik Diet UPM pada hari ini. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama kami pada petang ini. Alhamdulillah kita diberi lagi kesempatan untuk bertemu di dalam bicara diet yang kedua dengan tajuk yang saya rasa lebih menarik dan sangat bersesuaian dengan hari bapa yang baru saja kita sambut pada hari Ahad yang lalu, iaitu diet untuk ayah. Okey, seseorang yang digelar ayah, abah, bapa, daddy maupun apa saja gelaran yang kita gelar kepada bapa kita adalah seseorang yang sanggup mengetepikan kesihatan beliau demi untuk mendahulukan kesihatan anak-anaknya. So maka saya juga harap untuk hari ini jika ada sebarang soalan bolehlah dialu-alukan untuk menulis di ruangan komen dan diminta juga untuk like dan share live video ini supaya kita sama-sama dapat menyebarkan lagi info-info yang menarik daripada perkongsian pada hari ini. So pada petang ini saya bersama-sama dengan lagi dua orang panel jemputan yang akan membincangkan topik pertama kita, pemakanan untuk warga tua ataupun geriatrik oleh Cik Muhammad Arif Abdul Rahman, dan panel yang kedua Cik Aisyah Zafira yang akan membincangkan dan mengupas diet tentang tips-tips ataupun langkah-langkah pencegahan kepada kanser kolorektal. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput panel pertama kita, Encik Muhammad Arif. Assalamualaikum, apa khabar Cik Arif? Waalaikumsalam. Terima kasih Puan moderator kita, Puan Azila. Okey, Cik Arif merupakan pakar pegawai dietetik ataupun pakar pemakanan di Universiti Putra Malaysia. So hari ini beliau akan berkongsi tentang panduan pemakanan warga tua ataupun digelar juga sebagai geriatrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Saya ucapkan kepada semua penonton yang menonton rancangan FB Live kami di FB Klinik Diet UPM. Saya Muhammad Arif Abdul Rahman, pegawai dietetik daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM, ingin membicarakan tajuk sedikit perkongsian yang bertajuk pemakanan geriatrik ataupun pemakanan warga tua. Pemakanan geriatrik ni kita boleh bahagikan kita boleh berfokuskan sebenarnya kepada bapa atau ibu bapa yang berumur, ataupun juga perkongsian ini juga boleh diambil kepada anak-anak yang menjaga ibu bapa mereka atau bapa mereka yang sudah mencapai tahap warga tua juga. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, marilah kita lihat statistik sekarang di Malaysia. Kalau kita lihat populasi di Malaysia sebenarnya pada tahun 2019 adalah sebanyak 32.6 juta rakyat Malaysia. Dan disebabkan oleh pengembangan kesihatan yang baik, rakyat Malaysia dapat hidup lebih lama, dan ini juga telah menyebabkan peningkatan daripada populasi daripada populasi warga tua. Ada satu kajian menyatakan bahawa pada tahun 2020 iaitu pada tahun ini dijangkakan populasi rakyat Malaysia yang dikategorikan sebagai warga tua akan meningkat kepada 3.3 juta, yang di mana ini merangkumi lebih kurang dalam 11% daripada keseluruhan populasi rakyat Malaysia. Jadi untuk definisi warga tua, terdapat beberapa definisi yang kita katakan berbeza mengikut negara. Tetapi kita ambil mengikut suasana di Malaysia, iaitu Malaysia memberikan definisi warga tua adalah seorang individu yang berumur daripada umur 60 tahun dan ke atas. Tujuan untuk kita memberi
memberikan nasihat pemakanan kepada warga geriatrik ini adalah untuk supaya warga tua yang sihat ini dapat mampu berdikari dan menguruskan diri sendiri apabila sudah mencapai usia tua. Okey, mari kita lihat kepada yang lebih lanjut, iaitu kita kena tahu apakah dia perubahan fisiologi yang berlaku apabila kita sudah meningkat umur ataupun meningkat usia. Perubahan fisiologi ini sudah pasti akan menyebabkan perubahan dari segi status pemakanan warga tua. Perubahan fisiologi ini memang kita tidak dapat elakkan, tetapi kita perlu ambil berat dan kita perlu tahu apakah dia yang menyebabkan perubahan dari segi status pemakanan mereka. Yang pertama adalah daripada sudut kurang cecair tubuh. Kita boleh lihat apabila umur kita semakin meningkat, badan kita akan kurang dari segi cecair tubuh dan ini akan menyebabkan mereka lebih senang dehidrasi. Yang seterusnya kita boleh katakan kebanyakan warga tua mengalami kehilangan gigi dan kita boleh tahu sebenarnya gigi ini adalah salah satu organ pencernaan juga. Jadi apabila gigi sudah berkurang, ini akan menyebabkan mereka ada masalah dari segi mengunyah makanan dan juga menelan makanan. Dan yang seterusnya adalah kurang daya penglihatan, daya ingatan, diri rasa dan juga daya bau. Dan juga diri rasa dan juga daya bau. Hal ini akan menyebabkan lebih ramai lagi warga tua yang kadang-kadang mereka terlupa. Adakah mereka terlupa sebenarnya mereka dah makan ke belum? Dan juga boleh menyebabkan sebenarnya mereka ni akan kurang selera makan. Yang seterusnya adalah kurang ketahanan fizikal. Kurang ketahanan fizikal ni akan menyebabkan mereka akan letih, lemah tubuh badan. Ini adalah yang kita katakan sebagai frailty. Dan apabila ini berlaku, kadang-kadang mereka akan menyebabkan berlaku penurunan berat badan yang secara tidak sengaja. Dan jadi apabila ada perubahan yang kita katakan perubahan yang fisiologi ini, jadi adalah amat penting pemakanan sebenarnya memberikan peranan penting supaya dapat memberikan penuaan yang baik kepada mereka. Jadi apabila kita telah tahu perubahan fisiologi dan impaknya kepada pemakanan, jadi marilah kita lihat apakah dia tips yang kita boleh berikan dari segi untuk penyediaan makanan. Okey. Untuk panduan penyediaan makanan, ada beberapa tips lah yang boleh saya kongsikan kepada semua. Okey, yang pertama, kalau kita tengok sini, yang pertama sudah semestinya kita ikut saranan pemakanan daripada yang telah dihebahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kita kata Pinggan Sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Pinggan Sihat Malaysia ni sebenarnya boleh diamalkan meliputi seluruh lapisan umur sebab ianya telah merangkumi yang lengkap, iaitu dari segi sumber protein, karbohidrat, lemak dan juga nutrien daripada sayur dan juga buah-buahan. Yang seterusnya yang boleh kita bagi tips adalah dengan kita menyediakan hidangan yang kecil tetapi kita meningkatkan frekuensi atau kita kata memberikan jumlah makanan tu yang sedikit kerap. Sebagai contoh macam saya kata, apabila kita sudah meningkat umur, kita punya kapasiti perut kita biasanya akan berkurangan dan juga akan menyebabkan macam saya kata tadi, akan ada perubahan dari segi diri rasa dan diri bau. Dan ini akan menyebabkan mereka biasanya akan mengambil makanan yang sedikit. Dan ini caranya adalah dengan kita memberikan jadual hidangan yang memberikan hidangan dalam jumlah yang sedikit tetapi memberikannya secara kerap lah, iaitu saranan kita adalah dengan sarapan pagi, memberikan 3 waktu makan utama, sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam dan seterusnya kita selitkan dengan snack di tengah-tengah. Okey. Yang seterusnya adalah penggunaan perencah asli. Perencah asli ni sebenarnya dia akan meningkatkan lagi diri rasa dan diri bau warga tua dan akan seterusnya akan menyebabkan selera makan mereka lebih bertambah. Jadi dia sebenarnya akan menyedapkan lagi lah sebenarnya pemakanan ni. Bila kita menggunakan pelbagai lagi perencah asli, pelbagai lagi rempah ratus, dia akan menyebabkan kita akan stimulate dia punya diri rasa dan diri bau warga
warga tua ini supaya mereka lebih selera untuk makan. Sebenarnya apa yang kita makan kita biasanya kita akan utamakan daripada rasa dan bau dahulu, baru kita akan meningkatkan kita punya selera makan kita. Yang seterusnya kita disarankan juga adalah utamakan makanan yang semula jadi sebagai kita punya asas menu. Makanan semula jadi ni kita lebih utamakan supaya kita tidak menggunakan makanan terproses sebagai sumber asas menu. Sebabnya makanan terproses ni dia tinggi garam dan juga akan menyebabkan dehidrasi lebih teruk lah. Okey, yang seterusnya untuk penyediaan makanan yang kita boleh berikan adalah penggunaan ataupun penyediaan makanan berjejari seperti roti, biskut dan juga ban yang kita kata kalau boleh hendaklah sentiasa ada lah, sebab ianya berkait rapat dengan yang saya kata sebentar tadi, iaitu dengan penyediaan makanan yang berjumlah sedikit tapi kita memberikannya dalam jumlah yang kerap. Okey. Jadi makanan yang jejari ni kita sarankan supaya mereka warga tua ni lagi senang untuk ambil dan dia terus makan sahaja. Ini yang kita nak sebenarnya. Okey. Dan jika berkeperluan adalah digalakkan juga untuk diberikan minuman berkhasiat oral yang boleh diberikan sebagai gantian ataupun suplemen. Minuman ini boleh memberikan tenaga dan melengkapkan keperluan seharian mereka. Jika memerlukan lebih maklumat mengenai minuman berkhasiat oral ini, adalah digalakkan ataupun disarankan untuk berbincang dengan lebih lanjut dengan pegawai dietetik untuk kita memberikan saranan yang terbaiklah mempunyai minuman berkhasiat oral. Okey, jika kita sudah tahu apa yang kita nak panduan untuk kita sediakan makanan, jadi kita pun kena bersedia juga untuk menggalakkan lagi pemakanan mereka. Jadi kita tengok dari segi sudut psikologi, ada yang ada kajian menyatakan bahawa apabila kita makan bersama keluarga ataupun makan dalam jumlah kita kata dalam suasana yang ceria, selesa dan selamat dan juga dalam jumlah yang bahagia, dia akan meningkatkan lagi rasa selera makan dan juga akan menyebabkan lebih rasa bahagia sewaktu makan, dan kita akan makan kita punya jumlah makan tu akan lebih banyak lah. Ini yang kita nak sebenarnya, supaya warga tua ni dia lebih makan lah. Sebabnya mereka, macam saya kata tadi, mereka kurang untuk makan dan kadang-kadang lupa untuk makan. Jadi menyediakan suasana yang baik dapat membantu mereka untuk meningkatkan lagi pemakanan mereka. Dan yang seterusnya adalah macam saya kata tadi, kebanyakan warga tua ini mereka mempunyai masalah gigi. Jadi adalah digalakkan untuk menggunakan gigi palsu jika ada untuk membantu dari segi sudut pencernaan dan penelangan makanan. Dan juga perlu diambil perhatian, gigi palsu ini perlulah dipakai dalam keadaan selesa supaya proses pencernaan itu lebih lancar lah. Dan jika mempunyai sebarang masalah mengenai pemakaian gigi palsu ataupun ketidakselesaan dari segi gigi palsu, ada digalakkan untuk berjumpa dan berbincang dengan lebih lanjut dengan doktor gigi supaya mendapatkan penjelasan lebih terperinci apakah dia langkah-langkah yang seterusnya yang boleh dilakukan. Okey, yang seterusnya juga adalah digalakkan untuk menyediakan set kategori makanan yang lebih sesuai untuk mereka. Yang terutamanya kalau kita tengok warga tua ni, mereka kekuatan mereka itu agak macam saya kata, kurang ketahanan fizikal. Jadi penggunaan kategori yang bersesuaian dapat juga meningkatkan selera mereka makan. Dan jika mereka mempunyai masalah untuk menyuap, adalah digalakkan untuk kita bantu mereka untuk menyuap makanan. Ini juga dapat membantu untuk meningkatkan lagi selera makan mereka. Okey, yang seterusnya kita bergerak kepada panduan penggalakan makanan yang seterusnya adalah dari segi aktiviti fizikal. Okey, kalau kita lihat sebenarnya aktiviti fizikal ini dia akan lagi membantu untuk meningkatkan selera makan. Sudah semestinya bila kita menjalankan aktiviti fizikal ringkas yang tidak membebankan, ianya akan stimulate kita punya rasa lapar, dan bila stimulate kita punya rasa lapar, dia akan membuatkan dia akan lebih selera untuk makan, akan rangsang selera makan mereka.
Dan yang terakhir sekali adalah yang paling penting adalah hendaklah sentiasa berbincang dan mendapatkan input daripada mereka mengenai apakah dia pemakanan yang telah kita berikan kepada mereka. Dan sebabnya mereka ini lebih cenderung dan lebih kita kata lebih memilih lah. Dan jika mampu adalah digalakkan untuk utamakan pemberian makanan kegemaran mereka. Pemberian makanan kegemaran mereka, jika mereka meminta makanan kegemaran mereka yang cukup dari segi sumber nutrien-nutriennya, adalah lebih digalakkan dan diutamakan untuk diberikan itu terlebih dahulu supaya mereka dapat tenaga yang mencukupi daripada makanan kegemaran mereka. Okey, saya rasa itu sahaja dari segi saya untuk pemakanan geriatrik. Tanpa ni juga saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa ataupun bakal-bakal ayah yang ataupun bakal-bakal ayah ataupun anak-anak yang menjaga ayah-ayah mereka. Itu saja. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Encik Muhammad Arif di atas perkongsian yang saya rasa sangat berinformatif dan sangat berguna, khususnya kepada anak-anak yang sedang menjaga bapa-bapa mereka maupun ibu-ibu mereka yang sudah tua. Jadi sekarang tiba pula masanya untuk saya memperkenalkan panel kita yang kedua, Cik Aisyah Zafirah. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar Cik Aisyah? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sekarang Cik Aisyah adalah pegawai dietetik di Hospital Pengajar UPM dan sudah berkhidmat hampir 9 tahun di UPM, ya? Okey, betul. So, kita yang kedua akan membincangkan pula dan mengupas topik-topik ataupun tips-tips langkah pencegahan kanser kolorektal. Yang setahu saya pada masa kini kita boleh nampak peningkatan kes kanser kolorektal ni di Malaysia, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Betul ya Cik Aisyah Zafirah? Betul. Jika Cik Aisyah sudah bersedia, maka saya serahkan kepada Cik Aisyah untuk meneruskan. Okey, terima kasih Puan Moderator. So, saya akan teruskan sesi ini dengan tajuk tips untuk pencegahan kanser kolorektal. So, ini lebih kepada kita nak mengurangkan risiko kanser kolorektal lah. Seperti mana yang Puan Moderator inform kita tadi, bagi tahu kita tadi di mana kanser kolorektal dekat sekarang prevalence dia sangat tinggi. Dan kita boleh lihat di Malaysia peningkatannya sentiasa ada dan telah mengatasi kanser-kanser yang lain. Okay. So kalau kita tengok dari segi di Malaysia yang terbaru, prevalence yang terbaru adalah lebih kurang kanser kolorektal ini adalah yang kedua tertinggi kalau dibandingkan dengan yang lain-lain selepas kanser payudara. So kalau kita tengok kepada jantina, kalau kita tengok kepada jantina, sebenarnya lelaki adalah yang pertama, yang tertinggi yang mendapat kanser kolorektal ini. Jadi pada hari ini kita ingin memberi kesedaran kepada semua lelaki, terutamanya ayah kita nak jaga ayah kita supaya kita nak kurangkan risiko mendapat kanser kolorektal. Okay, jadi sebelum kita pergi seterusnya, saya nak kita kenal dulu apa simptom-simptom dan gejala kanser kolorektal ni. Okey, kalau kita tengok biasanya ada simptom yang dia mengatakan sakit perut yang berpanjangan ataupun dia rasa tak selesa di bawah abdomennya. Kadang-kadang tu dia ada juga simptom di mana ada masalah nak membuang air besar. Sama ada sama ada cerit-berit ataupun sembelit, dan ia berlaku secara berterusan. Okey, kadang-kadang tu juga ada simptom yang bila dia buang air besar terdapat darah ataupun lendir di dalam najis ataupun saiz najis tu sendiri menjadi kecil ataupun bukan seperti yang biasa. Okay. Simptom kanser kolorektal juga boleh berlaku sekiranya tiba-tiba kita tengok ayah kita ataupun sesiapa tiba-tiba tak ada selera makan, lepas tu lama pula tak ada selera makan, dan lepas tu turun berat secara mendadak tanpa tak tahu pun kenapa boleh jadi turun berat badan.
Jadi kalau sekiranya ada simptom-simptom tersebut, saya sarankan supaya pergi membuat saringan kesihatan ataupun pemeriksaan kesihatan supaya kita dapat pemeriksaan yang lebih lanjut. Okay. So apa faktor risiko kanser kolorektal ni? Sebenarnya kita boleh bahagikan kepada dua bahagian lah. Okay, kita tengok dulu yang bahagian pertama ini, kalau kita lebih umur 60 tahun kita ada tinggi risiko untuk dapat kanser ini. Okay, kalau contohnya kita ada sejarah keluarga ataupun sejarah penyakit, contohnya ahli keluarga kita pernah menghidap kanser ini ataupun kita menghadapi penyakit yang berkaitan dengan usus. Okay, so itu adalah salah satu faktor risiko juga yang boleh meningkatkan risiko kolorektal. Okay, seterusnya kalau kita tengok dari segi cara hidup kita, gaya hidup kita faktor risiko yang boleh kita tengok adalah sekiranya kita pengambilan daging merah ataupun daging yang diproses sangat tinggi, okay, ataupun kurang pengambilan serat. Okay, itu pun boleh meningkatkan risiko kanser ini. Okay, dan seterusnya sekiranya melebihkan pengambilan alkohol dan juga merokok, di mana kedua-dua ini pun merupakan faktor risiko. Okay, kalau kita tengok kedua-dua bahagian ini, yang tak boleh ubah kita tak boleh buat apalah. Tapi jangan risau, kita masih lagi ada something kita boleh ubah, iaitu cara hidup kita. Jadi pada hari ini kita nak bincang berkenaan dengan pemakanan yang kita boleh ubah ini. Okay, jadi untuk ayah kita, apa hadiah yang boleh kita bagi pada ayah? Semestinya dari segi bentuk barangan dari segi makanan, kalau kita bagi tahu dekat ayah kena makan macam ni dan sebagainya, itu mungkin ada satu hadiah yang bermakna juga. Okay, so yang pertama hadiah yang pertama kita mestilah mengambil buah, sayur dan biji penuh. Okay, kenapa makanan ini kita kena tingkatkan pengambilannya? Sebab dia sangat banyak kebaikan. Okay, yang pertama serat. Okay, serat ni saya rasa ramai juga yang dah tahu dia sangat membantu dalam merangsang dan melawaskan sistem penghadaman. Kita punya masalah buang air besar pun akan jadi lebih teratur, tidak ada masalah. Okay, dan seterusnya kita makanan sayur, buah, biji ni semua pun banyak vitamin dan mineral di mana ia membantu dalam menguatkan sistem imuniti badan. Dan kita semua tahu makanan ini juga mengandungi antioksida di mana ia boleh melindungi badan daripada ejen karsinogen. Ejen karsinogen ini adalah bahan pencetus kanser lah. Okay, berapa banyak nak bagi ayah kita makan ataupun kita sendiri nak makan dalam satu hari? Okay, kalau kita tengok keperluan yang kita cadangkan adalah 5 hidangan sehari. Okay, so bagaimana kita nak cari, nak memenuhi 5 hidangan ni, kita boleh guna kita punya tangan lah, sama ada dalam bentuk penumbuk ataupun dalam bentuk tapak tangan. Okay, kalau kita tengok contoh saya bagi dekat sini, buah, 1 biji apple, saiz penumbuk kita kan, itu adalah 1 hidangan. Manakala kalau sayur-sayur, kalau dalam bentuk saiz tapak tangan tu, sudah dikira 1 hidangan. Boleh kita ikut rule of thumb 3-2-1. Okay, kalau 3 hidangan sayur sehari, 2 hidangan buah dan 1 hidangan bijirin. Itu adalah rule of thumb lah. Tak kisah nak ikut yang mana satu lah. Okay, macam mana kita nak masukkan 5 hidangan sehari ni di dalam pengambilan, di dalam menu seharian ayah kita? Okay, saya sarankan di mana kalau boleh setiap kali kita makan dengan ayah kita, tak kisah sarapan, makan malam, makan tengah hari, kita hidangkan lauk sayur. Okay, maknanya bila dah ada lauk sayur, kita akan makan bersama-sama dengan ayah kita. Okay, and then pelbagaikan pilihan mengikut cita rasa. Kita boleh tanyalah, kita boleh tanya ayah kita ataupun mak kita nak macam mana, sayur yang masak macam mana. Seperti mana yang Cik Arif mention tadi, contohnya kalau ayah memerlukan makanan diet yang lembut contohnya. Jadi kita boleh memberi buah-buahan yang lembut ataupun masak sayur dalam keadaan yang lembut lah supaya ayah boleh makan. Okay. Sokongan keluarga lebih kepada bukan ayah je yang makan sayur, buah dan biji penuh. Kita kena satu keluarga menyokong habit ni. Okay, maknanya kalau ayah makan sayur, kita pun makan sayur. Kalau kita makan sayur, ayah akan tengok, ayah akan makan juga. Okay.
Biasanya kita balik kampung kan, kita bawa makanan daripada luar, daripada mana-mana kita seronok kan nak jumpa ibu ayah ni. Jadi kita bawa makanan. Jadi kita sarankan gantian snack dan pencuci mulut tu kepada buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita boleh tingkatkan pengambilan tu kepada ayah. Okay. Dan seterusnya saya just nak menasihati di mana kalau boleh pastikan stok di dalam rumah. Dekat stok rumah ayah pun ada sayur dan buah. Di dalam stok kita pun sini ada juga stok yang cukup supaya kita boleh ambil dengan sekata, dengan sekerap yang mungkin. Okay, yang seterusnya ini adalah kurangkan pengambilan daging merah dan yang diproses. Okay, ini adalah satu bukti yang kukuh di mana daging merah dan daging yang diproses mengandungi bahan karsinogen yang berpotensi untuk meningkatkan risiko kanser kolorektal. Jadi kita memang kena jaga portion, macam mana nak makan kuantiti jumlah daging merah dan yang diproses ini. Jadi macam mana kita nak bagi tahu dekat ayah kita, ya, hari raya haji pun dah nak dekat, macam mana nak makan daging merah ni. So di dalam seminggu kita sarankan supaya kita ambil 3 hidangan dalam seminggu untuk daging merah. Okay, saya tak mention dekat sini pasal daging diproses sebab saya tak, kalau boleh kita nak galakkan daging yang segar which is daging merah. Masih boleh makan tapi mengikut porsi yang betul. Okay. Kita boleh guna saiz tapak tangan juga. Satu hidangan adalah saiz tapak tangan. Okay. So, bagaimana kita nak suruh ayah kita makan juga ni? Daging merah boleh makan tapi bagaimana? So kalau boleh masa makan tu, kalau boleh kita pelbagaikan menu dengan protein yang segar. Tak semestinya kita ada makanan-makanan yang berproses saja ataupun daging merah je. Kita ada ayam, kita ada telur, ikan, kita ada yang soya base ya. So kita boleh pelbagaikan menu tu dengan protein-protein yang lain. Dan kita sarankan juga supaya tak ada simpanan stok daging yang diproses dekat rumah. Macam frozen food dan sebagainya, lebih baik kita simpan daging yang segar ataupun protein yang segar dan kita kurangkan pembelian daging yang diproses. Dan seterusnya dari segi pengambilan makanan segera, biasanya kita pun nak keluar dengan ayah, dengan mak kan, makan sama-sama dekat luar. Kalau boleh kita bawa mak ayah kita pergi ke restoran yang menyediakan lauk-lauk ataupun makanan yang segar berbanding dengan makanan segera supaya kita boleh kurangkan risiko risiko kanser kolorektal. Okey, so ini adalah 2 tips yang saya berikan pada hari ini supaya kita boleh ikut dulu. Okey, kita boleh ikut yang mana kita nak, kita ikut dulu dan seterusnya kita boleh memberi kesejahteraan kepada kesihatan ayah kita. So saya pun mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari bapa kepada bapa saya, kepada semua bapa di Malaysia. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Aisyah Zafira di atas perkongsian yang saya rasa padat, bagus dan sangat menarik. Dan diharapkan penonton-penonton juga dapat mengambil input daripada perkongsian ini dan berkongsi bersama dengan ayah-ayah kita dalam pencegahan kepada kanser kolorektal, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. So seterusnya, Alhamdulillah kedua-dua panel sudah pun selesai berkongsi 2 topik yang amat menarik yang saya rasa sangat berkait dengan bapa kita. Jadi jika sekiranya penonton ada sebarang persoalan, bolehlah tuliskan di ruangan komen yang telah tersedia. Okey, sementara menunggu soalan-soalan daripada penonton-penonton kita di FB Live ini, saya juga ada beberapa soalan lah untuk panel kita. Untuk Cik Arif, bolehkah Encik Arif kongsikan sebenarnya apa kepentingan dan kepentingan untuk warga tua ini untuk mendapat pemakanan yang lengkap, dan apakah kesan ataupun keburukan jika mereka tidak dapat pemakanan yang lengkap? Silakan. Terima kasih kepada Puan Moderator atas soalan yang sangat menarik. Sebenarnya soalan ini boleh dikatakan soalan yang kerap jugalah yang kita terima mengenai pemakanan yang lengkap lah bagi warga tua. Okey, kalau dilihatkan pemakanan lengkap ni sebenarnya dia merangkumi keseluruhan cukup makronutrien dan makronutrien je lah. Okey, makronutrien yang utama adalah yang kita boleh katakan daripada sumber karbohidrat, protein dan juga lemak.
dan juga mikronutrien lain yang kita boleh dapati daripada sayur-sayuran dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Okey, jadi kenapa pemakanan yang lengkap ini penting adalah terutamanya terutamanya sebenarnya protein lah yang kita minta untuk warga tua. Sebab warga tua ni mereka lebih senang untuk kita katakan hilang hilang fungsi otot, di mana fungsi otot mereka ni akan berkurangan, dan sebenarnya protein ini boleh membantu dengan meningkatkan dan membina kembali otot-otot mereka lah, dan juga bantu menguatkan imuniti badan mereka. Protein ini sebenarnya lah. Protein ni yang contohnya adalah yang kita kata daripada sumber ayam, ikan. Kalau nak protein yang lembut, kita boleh bagi dari segi sumber tahu, tempe ataupun legumes ke kacang, itu pun boleh diberikanlah kepada mereka lah. Sebabnya warga tua sebenarnya kita kalau boleh untuk mengelakkan, kita bagi satu term ni yang kita bagi sebagai sarkopenia lah, di mana kehilangan muscle mass lah, fungsi otot mereka dan juga jisim otot mereka lah. Itu sebenarnya yang lebih menyebabkan mereka punya quality of life mereka akan lebih berkurangan lah. Itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Jadi cukup segala makronutrien yang kita berkata boleh ikut melalui saranan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, suku-suku separuh pun cukup memadai dengan mengambil kira semua makronutrien yang telah diberikan. Baiklah, terima kasih Cik Arif di atas jawapan dan perkongsian yang bagus tu. Seterusnya saya juga ada kita tengok ada soalan lagi ke daripada penonton di FB Live ni. Okey. Seterusnya saya ingin ajukan juga soalan kepada Cik Aisyah Zafira. Pada pendapat Cik Aisyah, sebenarnya mengapakah waktu kini kita boleh nampak peningkatan yang sangat tinggi kepada kanser kolorektal ini? Adakah disebabkan gaya hidup yang sudah berubah ataupun ada faktor-faktor lain juga? Okey. Kalau saya nak tengok dari segi prevalence ataupun peratusan, kalau kita tengok dari segi faktor risiko tadi, bahagian daging diproses ataupun daging merah, kita sedia tahu dekat pasaran sekarang pun dah banyak makan makanan segera, di mana makanan segera ni pun terdapat banyak daging yang diproses. So bila ada orang kata lambakan dekat situ, so dari segi risiko untuk meningkatkan kanser kolorektal pun masih tinggi jugalah. Kalau kita tengok dari segi pengambilan cairan dan buah-buahan, kita tengok kajian yang dibuat oleh Institut Kesihatan Umum, untuk yang terbaru kita masih lagi rakyat Malaysia masih lagi kurang pengambilan sayur dan buah sebanyak 94%, maknanya 94% daripada dewasa ni kurang makan sayur dengan buah, tak capai 5 hidangan yang tadi tu. Jadi ia pun boleh nampaklah dari segi trending, di mana terlari dengan trending yang colorectal cancer ini semakin meningkat. Kalau kita tengok juga, kalau daripada kajian survey untuk 2011 tak salah saya, untuk lelaki lah kanser lung yang kanser paru-paru yang paling tinggi berbanding kolorektal. Tetapi bila masuk tahun 2012 hingga 2016, kajian telah menunjukkan di mana kanser kolorektal meningkat dan kanser paru-paru menurun. So di situ kita nampak kesedaran yang sangat diperlukan lah untuk rakyat Malaysia. Okay, terima kasih Cik Aisyah. Seterusnya saya ada soalan yang berikutnya untuk Cik Arif. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang bila umur sudah meningkat kepada bapa kita, kepada ibu kita jugalah, mungkin ada beberapa penyakit, contohnya diabetes mellitus ataupun hypertension, tetapi dalam masa yang sama mereka juga mungkin kurang selera makan. Jadi perlukah lagi kita untuk menyekat ataupun mengehadkan pengambilan makanan mereka mengikut kepada status kesihatan mereka tersebut? Okey. Silakan. Terima kasih soalan yang diberikan. Ini pun soalan penting jugalah bagi saya sebenarnya. Sudah semestinya kebanyakan warga tua mempunyai penyakit yang kita katakan komorbid lah, yang boleh dikatakan seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya.
Tapi kita tahu mereka ni sebenarnya mempunyai masalah dari segi makan, iaitu tidak ada selera makan dan sebagainya. Secara amnya adalah lebih baik adalah kita membuat penilaian secara rapi lah, secara teliti, mengikut status pemakanan mereka lah. Melalui penilaian itu kita boleh tahu berapa banyak lagi keperluan yang mereka memerlukan. Jadi macam saya kata tadi, kita hendaklah sebenarnya kita banyak kena berbincang lah. Kita kena banyak berbincang dengan warga tu, dengan ayah kita sendiri. Kita kena banyak berbincang. Sebab perbincangan itu akan menyebabkan kita lebih tahu sebenarnya apa yang dia nak makan, dan juga boleh menyebabkan kita boleh tailorkan, sesuaikan keadaan pemakanan mereka mengikut kondisi mereka juga. Perbincangan itu memang sangat penting lah. Sebab ianya melibatkan, macam kita kata, kita nak suruh orang makan. Jadi kita tak boleh nak kata kita nak terlampau menyekat ataupun terlampau menghalang. Jadi caranya adalah dengan kita berbincang, dan kita lihat apakah dia jenis-jenis makanan yang kita boleh berikan lah. Macam saya kata tadi, ada kalau macam contoh memang tak boleh nak makan ataupun ada masalah makanan, kita boleh menggantikannya dengan minuman berkhasiat oral. Kita ada minuman berkhasiat oral yang sebenarnya sesuai mengikut keadaan pesakit, penyakit yang individu tu masing-masing lah. Sebenarnya minuman berkhasiat oral ni sebenarnya dia telah di-fortified ataupun dia telah dilengkapkan dengan nutrien, dan dia boleh sebenarnya dijadikan sebagai gantian ataupun suplemen. Dan ianya juga sebenarnya jika mereka memang kurang selera makan, boleh diberikan sebagai bantuan untuk mencukupkan keperluan tenaga mereka seharian lah. Itu sebenarnya penting lah. Jadi bagi saya perbincangan dengan pegawai dietetik dan juga perbincangan antara ahli keluarga tu main peranan yang sangat penting lah untuk memastikan pemberian makanan dapat pemberian nutrien dan juga nutrisi yang lengkap lah kepada warga tua, terutamanya bapa kita ataupun ibu kita yang memang selera makan mereka telah berkurangan. Baiklah. Terima kasih Cik Arif di atas jawapan yang sangat padat itu. Seterusnya saya rasa ini soalan terakhir lah yang saya akan berikan kepada Cik Aisyah. Soalan ini berbunyi seperti kita faham kadang-kadang warga tua mula untuk rasa berkurang seperti yang dikatakan oleh Cik Arif, dan ada masalah dalam mengunyah makanan. So seperti yang Cik Aisyah sebut tadi, kita perlu menggalakkan pemakanan serat kepada warga tua inilah supaya dapat mencegah kanser kolorektal. Tetapi mungkin akibat daripada cabaran-cabaran yang dihadapi ini, yang seperti saya sebut tadi, masalah dalam untuk mengunyah dan deri rasa berkurangan, anak-anak mengambil inisiatif untuk memberi suplemen ataupun mungkin vitamin pengganti supaya dapat melengkapkan keperluan fiber ataupun serat kepada ayah-ayah mereka ataupun ibu mereka jugalah. Jadi apa pendapat Cik Aisyah berkenaan dengan alternatif yang digunakan ini? Okay, alternatif suplemen tadi kan? Ya, suplemen atau vitamin lah. Okay. Kita tengok dulu kadang-kadang bila kita nampak kan, kita dah biasa nampak ayah makan macam mana. Tiba-tiba ayah kurang makan dah berminggu-minggu. So of course kita ada inisiatif lah untuk orang kata memberi suplemen. So suplemen yang biasanya diberikan kalau yang tahu, tanya-tanya daripada kawan dan sebagainya, mungkin dia orang tahu tentang minuman berkhasiat tu, dia orang akan dapatkan suplemen yang sebetulnya lah. Okay. So kalau contohnya vitamin, mineral suplemen itu biasanya kalau kita kena dapatkan nasihat daripada doktor dan juga pegawai dietetik. Kita akan tengok dari segi status pemakanan lah, sekiranya ada terdapat orang kata kekurangan dari segi vitamin dan mineral, dan kita akan cadangkan. Tetapi selagi kita dapat memberi minuman berkhasiat tersebut, vitamin, mineral suplemen yang lain sepatutnya tidak perlu lagi lah. Cumanya berapa banyak nak bagi minuman berkhasiat tu, itu pun sebenarnya kalau boleh bergantung kepada keperluan ayah tu sendirilah. Biasanya untuk pegawai dietetik kita akan
menilai status pemakanan dan kita akan tengok berapa banyak yang masih diperlukan daripada suplemen tersebut. So, sekiranya sudah bermula tanpa betul pegawai dan telah memulakan minuman berkhasiat, itu bagi saya satu inisiatif yang bagus untuk memberi tenaga kepada ibu bapa. Okay. Kalau boleh dapatkan maklumat yang orang kata boleh dipercayai dan suplemen yang sebetulnya lah. So, saya orang kata bersetuju sekiranya anak-anak nak memulakan dengan minuman berkhasiat. Namun kalau boleh dapatkan juga khidmat nasihat daripada doktor ataupun daripada pegawai dietetik tentang orang kata nak mulakan minuman berkhasiat tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Alhamdulillah, saya rasa sudah hampir sejam juga kita bersiaran langsung di FB Klinik Diet UPM ini dan berbagai-bagai info serta ilmu-ilmu yang telah kita kongsikan kepada penonton-penonton kita pada hari ini. Saya harap serba sedikit live FB live ini dapat membantu kita sama-sama menjaga pula kesihatan ayah-ayah kita dan juga termasuklah ibu kita yang sudah tua lah. Okey, akhir sekali saya ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapa saya, kepada semua bapa-bapa di Malaysia dan bakal-bakal bapa juga. Sila like dan share kita punya live FB live ini supaya sama-sama dapat kita kongsi manfaatnya kepada yang tak dapat nak mengikuti sekali lah kita punya FB live pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nazilah dan juga Terima Cik Aisyah. kasih.